Hadis ini memberikan kepada kita tentang hukum mengadakan sesuatu benda yang baru. Yang mana jalan yang kita buat itu jalan yang baik, diikut pula oleh orang ramai, maka dia mendapat pahala. Sebaliknya, kalau satu benda yang dia buat itu benda yang jahat, diikut pula oleh orang ramai, maka dia dapat dosa atas kejahatan yang dia buat tu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita buat benda yang baik, orang tiru. Juta pula orang tiru, bilion pula orang tiru. Masya Allah, besarnya pahala kita dapat. Contoh Ustaz, contoh yang tuan-tuan sekarang, yang tuan-tuan duduk atas sekarang, nama dia apa? Kapet. Zaman Nabi ada kapet lagu ni? Tak ada. Zaman Nabi dulu, ada ke sejadah macam kita ni? Ada saf lurus ni? Sayyidina Umar kalau jadi imam, dia nak suruh semayang, dia nak jadi imam, dia bawa tongkat dia, pergi cek lurus tak lurus kaki. Dah cek semua, mai semayang. Kita hari ni tak payah cek lah. Beritahu ya, luruskan saf. Pasal apa? Pasal di atas permaidani kita ni, dah ada dah orang buat saf. Siapa yang mula-mula buat saf dalam atas kapet ni? Dengan adanya saf ni tuan-tuan, Nabi suruh luruskan saf. Bila kita dah buat kapet, ada saf siap-siap, maka alhamdulillah luruslah orang. Inilah contoh satu benda baik yang dia buat. Hari ini satu dunia, masjid ni macam kapet kita. Masjid di Mekah pun macam tu, masjid di Turki pun macam tu, dia ada saf masing-masing. Siapa punya kepala otak ni tuan-tuan? Allahu Akbar, dapatlah pahala. Baik. Kata Rasulullah, siapa yang buat satu benda, man sanna sunnata khairin. Siapa yang buat satu benda yang baik, dan benda yang dia buat tu pula diikut oleh orang lain, maka dia dapat pahala. Dan mendapat pahala sebanyak mana orang yang ikut, tanpa dikurangkan pahala orang yang mengikut. 1,000,000 orang ikut, dia dapat pahala 1,000,000. Yang 1,000,000 tadi Ustaz yang ikut tu hilang ke pahala dia? Tak hilang, pahala dia pun ada juga. Tapi orang yang mula-mula buat tadi, dengan sebab dia buat tu, dia dapat pahala banyak mana orang yang ikut. Kalau 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, Masya Allah, Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi tuan-tuan, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia di antara sahabat Nabi yang membawa Islam ke negara Iraq. Dia sebarkan Islam di negara Iraq. Sampai sekarang Iraq tu Islam majoriti. Berapa bilion penduduk dia tuan-tuan. Yang dapat pahala banyak siapa dia? Orang yang mula-mula menyebarkan. Amru al-As pergi jadi governor di Mesir, membuka Islam di Mesir. Berapa banyak orang yang dapat pahala dengan sebab dia menjadi governor menyebarkan Islam di Mesir. Tengok sahabat Nabi Muaz bin Jabal, duk bawa Islam sampai ke Yaman. Berapa banyak pahala yang dia dapat dengan sebab membawa Islam. Oh, untung kalau Ustaz, mereka dapat pahala Ustaz. Atau kita tak dapat. Tu macam mana nak dapat pahala Ustaz? Kita sekarang ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Twitter, kita ada media sosial kita sendiri. Tulislah benda-benda yang baik dalam media tu. Orang ikut, orang buat, orang ikut, orang tiru apa yang kita buat yang baik, dapatlah pahala kita. Tetapi bacalah hadis ni sampai habis. Kata Nabi, wa man sanna sunnata syarri, siapa-siapa yang buat benda yang jahat. Satu sunnah, satu benda yang tak betul, satu jalan yang jahat, syarri makna jahat. Fattubi'a alaiha, diikut pula kejahatan dia itu. Kana alaihi wizruhu, maka atasnya dosa. Wa mithlu auzari manittaba'ahu, dan dia juga menanggung dosa, mendapat dosa sebanyak mana orang yang mengikutnya, ghaira mangqusin, tanpa dikurangkan, min auzarihim syai'a, dosa-dosa orang yang berbuatnya sedikit pun.
kalau kita buat satu benda jahat dan orang tiru kejahatan kita, 1,000,000 orang tiru, pahala jahat, dosa jahat dapat kat kita. Dosa orang yang buat jahat tu, berapa ramai yang buat? 1,000,000. 1,000,000 hak mereka dapat, kita pun dapat. Tanpa dikurangkan dosa mereka lah. Jangan kita kata pula, Ustaz, saya buat benda salah ni, bukan saya buat pun, saya tiru ya. Jadi saya tak ada dosa, Ustaz. Yang buat mula-mula itulah yang berdosa. Tak. Hang pun dosa, hak mula-mula buat pun dosa. Jadi tuan-tuan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebab itu dalam mazhab kita, dalam ajaran kita, dia ada satu benda yang dipanggil bid'ah. Dan ada 2 jenis bid'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ini dalil dia. Kalau ada orang tanya, mana ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah? Semua bid'ah dolalah, semua bid'ah sesat. Habis hadis ni hang letak di mana? Hadis ni hang nak letak di mana? Nabi kata siapa yang buat benda yang baik diikut oleh orang lain dapat pahala. Siapa yang buat benda yang jahat yang diikut oleh orang lain dapat dosa. Ada benda baru yang Nabi tak buat dan tak salah kalau dibuat. Ada benda baru yang Nabi tak buat tapi salah kalau dibuat. Sebab itu ulama kita dia letakkan 2. Bid'ah hasanah yang baik, bid'ah dolalah yang sesat. Janganlah kita pergi rabun semua sekali. Semua bid'ah tu sesat. Sabar dulu. Hai Ustaz, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu hadis Ustaz. Janganlah hang tengok satu saja hadis. Kullu tu bukalah balik apa makna dia. Hang baca tak hadis? Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak-anak Adam buat salah. Setiap anak Adam, anak cucu Adam tu buat salah, buat dosa, buat salah. Nabi Muhammad buat salah tak mana? Nabi Muhammad bukan anak cucu Adam ke? Apa mai? Nabi-nabi dan rasul tu maksum. Tadi Ustaz dia kata setiap anak Adam. Sebab tu setiap tu hang kena bacalah. Ada hadis Nabi sebut. Habbatus sauda itu ialah ubat untuk sekalian penyakit. Sekalian penyakit. Semua penyakit. Melainkan mati. Ada pengecualian dia. Sebab tu, di dalam memahami sesuatu, kita kena ada Al-Quran. Kita kena ada hadis. Kita kena ada ijma'. Kita kena ada qiyas. Ulama' lah yang menerangkan. Sebab zaman kita hari ini, dia Ustaz, saya nak ikut Nabi ya. Saya nak ambil dalil daripada Nabi ke? Hang faham ke dalil tu mendatang apa? Kita pun tuan-tuan tak tahu, tiba-tiba kita kata nak ikut. Yang menerangkan tentang itu ialah ijma'. Yang menerangkan itu ialah qiyas daripada ulama'. Tanyalah, rujunglah apa makna dia. Supaya kita lebih mengetahui dan lebih memahami. Kita tak melihat kepada suatu hadis sahaja, kita melihat kepada banyak hadis. Ada Ustaz, saya tak kira Ustaz. Hak Nabi tak buat, saya pun tak buat. Saya betul-betul ikut Nabi je Ustaz. Bagus, cantiknya. Tadi abang sembahyang Jumaat di mana? Tadi abang sembahyang Jumaat di mana? Masjid Permatang Damar. Okey. Khutbah baca. Saya tak baca Ustaz. Imam baca. Tahu. Dengarlah khutbah tu. Dengar. Khutbah yang imam baca tu bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Melayu. Soalan dia, Nabi Muhammad dulu khutbah bahasa apa? Nabi tak pernah baca khutbah bahasa Melayu. Nabi tak pernah baca. Nabi tak pernah baca khutbah ni tuan-tuan. Bahasa Itali tak pernah. Bahasa orang putih, bahasa Bangladesh, dia tak pernah. Dia baca bahasa Arab. Yang kita hari ni baca bahasa Melayu siapa? Bid'ah. Tak ada dalil. Dalilnya mana? Enggak ada. Enggak ada. Sudah tuan-tuan. Itu dalil. Kalau nak kira hak Nabi buat semua, tuan-tuan minggu depan suruh Tok Imam tu baca khutbah bahasa Arab.
Berdawai habis-habis. Dengan dia tak faham, hak dengar pun tak faham. Dia kata, apalah. Faham tak tuan-tuan? Ni yang kita baca hadis ni. Yang disuruh baca dalam bahasa Arab, rukunnya. Yang lain-lainnya, bacalah dalam bahasa kamu. Janji khutbah itu memahamkan kepada orang yang mendengarnya. Masya Allah. Kalau saya ceramah kuliah malam ni tak pakai mikrofon, Kak Leha di belakang kan dengar. Dah lah setengah je telinga tu dengar. Belah ni pekak, belah ni dengar. Jenuh duk tala lagu tu. Bila lah mereka ni tak pakai mikrofon, bila nak pakai. Nabi ceramah tak nak pakai mikrofon. Buang tuan-tuan mikrofon tu, lauk dekat. Tu, lauk dekat, pergi campak. Bida'ah pun buang. Pasal apa buang? Nabi tak pernah khutbah pakai mikrofon, bisin. Pasal apa kita baca? Ni dialah dia. Pasal apa yang kita baca khutbah ceramah pakai mikrofon? Inilah hadis dia. Apabila seseorang membuat sesuatu yang baik. Baik tak benar ni? Baik. Supaya orang dengar. Hak pekak dengar. Yang duduk di rumah dengar. Yang duduk depan ni lagi dengar. Supaya jelas pendengaran dia. Silakan. Itu benda yang baik. Dapat pahala. Siapa yang mula-mula dapat mencipta mikrofon ni? Tak tahu. Alexander mikrofon lah kot. Kalau dia Islam, dia dapat pahala. Kalau dia tak Islam, sia-sialah dia. Baik.